Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya, Romba Kerawat. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara-cara mengganti brake booster bagi kereta Proton Saga ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Di antara peralatan yang diperlukan adalah 10 mm flare nut wrench ataupun 10 mm common wrench, 13 mm common wrench, marker, Phillips head screwdriver, 10 mm ratchet wrench, 12 mm ratchet wrench, pocket flat screwdriver, 13 mm deep socket, 12 mm deep socket, 10 inci extension plier, long nose plier, half inch drive ratchet, torque wrench 20 hingga 100 Nm, brake bleeder, dot 4 brake fluid, suction pump dan juga cotton rag ataupun kain perca. Mula-mula, kita haruslah menyedut brake fluid yang ada pada master cylinder. Saya gunakan pump ini untuk menyedut brake fluid yang ada dalam master cylinder. Okey, nampaknya sudah penuh. Saya akan buang brake fluid ni dan akan kembali dengan bekas yang kosong. Ulang proses ini sehingga kesemua brake fluid yang ada di dalam master cylinder ini dapat dikeluarkan. Okey, nampaknya kesemua brake fluid telah pun dikeluarkan. Seterusnya, wiring harness untuk brake fluid indicator ni bolehlah ditanggalkan. Gunakan flat screwdriver yang kecil, tekan pada lock ni dan konektor ni bolehlah ditanggalkan. Gunakan water pump plier untuk tekan hose clamp ni dan pindahkan hose clamp ni ke tepi. Supaya seterusnya kita boleh tanggalkan hose daripada master cylinder. Ulang juga untuk hose pada brake booster ni. Seterusnya tekan hose ni dan putar untuk lepaskan binding di antara hose dan brake booster. Hose seterusnya bolehlah dikeluarkan. Ulang juga untuk hose pada brake booster. Tekan sedikit sahaja untuk memegang hose dan putar untuk melepaskan binding yang berlaku di antara hose dan brake booster. Seterusnya alihkan hose-hose ni supaya tidak menghalang. Letakkan kain perca di bawah brake booster supaya brake fluid tidak melimpah ke bodi kenderaan. Gunakan flare nut wrench saiz 10 untuk melepaskan flare nut pada brake pipe ni. Selepas itu, bolehlah menggunakan common wrench saiz 10 untuk melonggarkan flare nut sepenuhnya.
Tarik brake pipe ni supaya tidak menghalang. Ulang pada brake pipe yang di belakang. Tarik brake pipe ke bawah. Gunakan common spanner saiz 13 untuk membuka nut. Seterusnya, bolehlah buka nut pada positioning valve dengan menggunakan deep socket saiz 13 dan juga ratchet. Selepas tu, gunakan extension panjang untuk membuka nut sebelah kiri. Seterusnya, boleh tolak sedikit positioning valve ni untuk keluarkan master cylinder. Seterusnya, tanggalkan instrument undercover di bahagian bawah pemandu. Ada 2 skru yang perlu ditanggalkan. Tanggalkan juga OBD2 connector. Seterusnya, instrument panel ni bolehlah ditanggalkan. Tanggalkan hood cable ni menggunakan flat screwdriver. Cungkil ianya keluar. Seterusnya, cabut quarter pin ni menggunakan long nose plier. Seterusnya, pin ni bolehlah dikeluarkan. Dengan menggunakan deep socket saiz 12, extension 10 inci dan ratchet, tanggalkan nut atas yang memegang brake booster. Seterusnya, nut yang lain bolehlah ditanggalkan. Seterusnya, kita boleh cuba untuk keluarkan brake booster ni. Tapi sebelum tu, kita perlu clear semua barang-barang yang menghalang brake booster ni untuk keluar. Jadi pertama sekali yang saya nampak di sini, bracket ni perlu dikeluarkan. Seterusnya,
kita perlu alihkan motor wiper ni. Jadi untuk alihkan motor wiper ni, pertama sekali kita cabut wiring harness dia ni. Tekan lock yang ada pada konektor dan gunakan flat screwdriver untuk cungkil keluar. Seterusnya, dua bolt 10 mm yang memegang braket motor perlulah ditanggalkan. Untuk ini, saya gunakan ratchet spanner 10 mm. Seterusnya, tanggalkan juga satu lagi bolt 10 mm yang memegang motor bracket pada firewall kenderaan. Seterusnya, bracket dan juga motor ni bolehlah dikeluarkan. Gunakan marker untuk tanda kedudukan start dan juga kedudukan arm. Seterusnya, gunakan spanner saiz 12 mm untuk tanggalkan nut pada motor ni. Guna flat screwdriver untuk lepaskan arm ni daripada start motor. Alihkan kedudukan arm supaya tidak menghalang, kita mengeluarkan brake booster. Alihkan juga wire harness ni. Seterusnya, dengan menggunakan pry bar ataupun batang besi yang panjang, cungkil brake pipe ni untuk keluarkan daripada klip putih ni. Tujuan dia supaya kita boleh menolak proportioning valve ke belakang. Untuk mempermudah, kita mengeluarkan brake booster. Setelah semua persiapan dibuat, akhirnya bolehlah kita cuba untuk keluarkan brake booster. Walau bagaimanapun, brake booster ni tetap sukar untuk dikeluarkan kerana tidak semua part kita buka. Jadi trik dari sini, dengan menggunakan brake booster ni, tekan proportioning valve dan tarik bahagian belakang brake booster. Dengan sedikit tenaga, dapatlah brake booster ni dikeluarkan. Okey, ini brake booster yang baru dikeluarkan. Apa yang perlu kita buat sekarang adalah memindahkan panjang ni daripada bulatan pin ni ke dinding ni. Ambil jarak ni, pindahkan ke brake booster yang baru. Selalunya dia akan datang beginilah. Jadi kita perlu pasang dia dulu. Masukkan dulu ni nut ni di dalam. So masukkan ni. Okey. Jadi sekarang kita pindahkan panjang ni. Macam mana mau pindahkan?
bandingkan macam ni. Yang lama tu, sekarang ni kita tengok menyentuh dinding yang baru, tapi yang baru belum lagi menyentuh dinding booster yang lama. Jadi kita perlu keluarkan lah. Okey, sehinggalah dia menyentuh. Okey. Yang ini perlu dipasang begini. Jangan bengkok gini lah. Dia begini, barulah kita lock dia. Okey, untuk pasang brake booster ni pun lebih susah cabarannya berbanding keluarkan brake booster tadi. Pertama sekali, kita cuba masukkan hujung brake booster ni ke dalam lubang ni. Apabila sudah berjaya masuk, pastikan kedudukannya ngam pada pedal. Apabila kedudukannya sudah dipastikan betul, barulah kita boleh memasukkan keempat-empat stud ni ke dalam lubang. Pastikan jugalah dia ngam pada bahagian pedal ni. Kalau tidak ngam, kena dikeluarkan balik. Seterusnya, bolehlah kita memasang pin ni. Seterusnya, lock pin ni menggunakan quarter pin. Seterusnya, keempat-empat nut yang memegang brake booster ni bolehlah dipasang. Torque keempat-empat nut sebanyak 20 Nm. Seterusnya, hood kabel ni bolehlah dipasang semula. Seterusnya, pasang semula under instrument panel ni. Pasang semula dua skru ini. Jangan lupa pasang OBD2 connector ni. Seterusnya, wiper motor ni bolehlah dipasang semula. Pasang mengikut tanda yang sudah dibuat.
Seterusnya, wiper motor dan juga bracketnya ni bolehlah dipasang pada kenderaan. Pasang menggunakan tangan kedua bolt 10 mm. Pasang juga satu bolt 10 mm yang memegang bracket pada firewall. Ketatkan juga dua bolt 10 mm yang tadi. Seterusnya, bolehlah memasang semula master cylinder. Proportioning valve ni bolehlah dibengkokkan semula ke tempat asal. Pasang semula proportioning valve bracket ini. Mulakan memasang nut yang sebelah kiri. Gunakan extension 10 inci, ratchet dan deep socket saiz 13. Seterusnya, boleh memulakan nut pada proportioning valve dan juga pada master cylinder sebelah kanan. Gunakan ratchet dan deep socket saiz 13 untuk mengetat nut pada proportioning valve. Gunakan common spanner saiz 13 untuk mengetatkan nut di sebelah kanan master cylinder. Seterusnya, nut ini bolehlah diketatkan sebanyak 20 Nm. Seterusnya, flare nut ini bolehlah dipasang. Mulakan dengan tangan. Pastikan flare nut berada lurus pada lubang master cylinder sebelum memutarnya.
Gunakan kompas panas saiz 10 untuk memutar flat nut sehingga hand tight. Ulang pada flare nut yang di belakang. Setelah itu, gunakan flat nut wrench untuk mengetatkan flat nut ini. Seterusnya, pasang semula vacuum hose untuk brake booster dan pasang semula klem untuk hose ini. Pastikan kedudukan klem sama dengan kedudukan sebelum ianya dibuka. Pasang juga hose yang menyambung master cylinder dengan cylinder clutch. Pindahkan kedudukan klem menggunakan water pump plier. Pastikan juga klem ini berada pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Okey, akhir sekali bolehlah memasang wire harness untuk brake fluid level indicator. Untuk kereta Saga ni, kita lihat pada cap dia. Dia cakap di sini, use only .3 or .4 brake fluid. Jadi, kita boleh menggunakan .3 ataupun .4 dan masukkan saja ke dalam master cylinder. Sehingga ianya penuh. Okey, sudah penuh. Seterusnya, bolehlah kita membuat bleeding pada tayar. Bleeding perlulah dimulakan daripada brake yang paling jauh daripada master cylinder. Jadi, brake yang paling jauh adalah brake tayar belakang sebelah kiri pemandu, iaitu yang nombor 1. Seterusnya, brake tayar belakang sebelah kanan pemandu, yang nombor 2, dan selepas tu brake hadapan bahagian pemandu, dan akhir sekali adalah brake hadapan bahagian penumpang. Okey, seterusnya letak brake bleeder gantung di sini. Kita buka penutup bleeder valve. Masukkan flat nut wrench saiz 10 ke dalam. Lepas tu kita sambung. Okey, seterusnya longgarkan bleeder valve ni. Seterusnya tekan brake pedal.
Okey, tekan. Tekan lagi. Lepas. Okey, tekan. Okey, apabila tekan, kita lock. Okey, lepas. Okey, tekan balik. Kita buka. Lock. Lepas. Tekan. Buka valve. Tutup. Lepas. Okey, kita ulang proses ni hingga semua udara keluar daripada sistem. Yang kita nampak, warna putih ni adalah buih udara yang ada di dalam sistem brake. Bagi brake bleeder ni, dia ada one way valve di sini. Jadi kita tidak perlu buka dan tutup. Saya hanya perlu tinggalkan dia terbuka. Kena pastikan juga jumlah brake fluid pada master cylinder mencukupi semasa proses ni dilakukan. Okey, tekan. Lepas. Tekan. Lepas. Tekan. Okey, kita ulang proses ni sehingga brake fluid ni bertukar menjadi warna putih. Mari kita cek di master cylinder. Okey, di master cylinder sentiasa top up sehingga penuh. Okey, ulang, tekan. Lepas. Tekan. Lepas. Lepas. Okey, kita boleh tengok ni sudah jernih dan tiada buih lagi. Tekan. Okey, barulah kita boleh lock. Okey, kita ketatkan bleeder valve dan tutup. Kita ulang pada tayar yang seterusnya. Okey, seterusnya untuk kereta Sagan ni, clutch berkongsi sekali dengan master cylinder. Jadi, apabila kita flush brake fluid pada master cylinder, kita kena flush sekali clutch. Okey, jadi macam mana untuk flush clutch? Kita cari dia punya bleeder valve. Kalau kita tengok di bawah ni, itu adalah dia punya bleeder valve. Kita boleh buka penutupnya ni. Okey. Seterusnya, macam tadi, kita pasang brake bleeder ni di bleeder valve. Okey, selepas tu, kita gunakan spanner saiz 13. Okey, untuk membuka bleeder valve ni. Putar dia lawan jam. Okey, lepas. Okey. Brake fluid tu mula keluar, nampak yang hitam tu mula keluar. Tekan. Okey, lepas. Tu banyak buih yang keluar lah. Kita boleh tengok. Tekan lagi. Lepas. Tekan. Lepas. Tekan. Lepas. Okey, untuk sistem ni, saya ada one way valve di bawah. Jadi, buih itu tidak akan masuk balik ke dalam apabila kita melepaskan pedal. Kalau kita tidak gunakan one way valve ni, sebelum melepaskan pedal, bleeder valve tu mestilah ditutup. Dan pedal ditekan, barulah bleeder valve tu dibuka kembali. Ulang sehingga brake fluid ni semua keluar warna putih. Dia jadi jernih dan tiada buih lagi lah. Kita ulang saja hingga semua brake fluid menjadi jernih. Okey, tekan. Lepas. Okey, seterusnya tanggalkan hose ni dan tutup balik bleeder valve.
Oke, selepas itu pastikan takat brake fluid nih hingga sampai tahap max. Oke, yang ini max. Kita tengok. Oke, ini sudah memang sampai tahap max. Tutup. Dan kita periksa rasa pedal di dalam. Oke, pedal terasa sangat firm, tidak lembut lah. Jadi nampak sangat oke lah. Coba kita pasang engine. Oke, brake terasa oke lah, firm. Oke. Begitulah cara-cara mengganti brake booster bagi kereta Proton Saga ini. Dengan itu, salam jumpa di lain video. Saya Rombak Rawat.